Assalamualaikum, selamat sejahtera dan hai semua. Anda bersama saya Fatin, saya Cincau dalam sorotan berita mingguan. Tetapi sebelum saya kongsikan berita pada minggu ini, saya nak petik satu komen daripada video minggu lalu, iaitu dari Mr. Boboy. Dia tanya kat Fatin, earbud mana best untuk gaming dan tak sakit telinga? Ada cadangan tak? Hai Mr. Boboy, saya cadangkan anda dapatkan phone telinga Jabra Elite 85T dan Elite Active 75T sebab bateri dia tahan lama dan ada keupayaan ANC. Phone telinga ni sebenarnya antara yang kecil di pasaran, jadi ini sesuai untuk main game dan tak sakit telinga. Sebelum tu, Soya Cincau nak bagi satu percuma phone telinga Jabra Elite 85T kepada penonton. Kalau sesiapa nak, anda boleh tonton video Najib selepas ni untuk ketahui cara untuk mendapatkannya. Lagi satu, okey, dalam video Taco Bell saya yang lalu, ramai sangat komen dan tanya kenapa Fatin menjerit. Okey, baiklah. Sebenarnya, kat tempat yang saya shoot tu ada pembinaan yang sedang berjalan. Jadi sangat bising. Saya takut mic tak dapat tangkap suara saya. Jadi saya terpaksa kuatkan suara. Dan tak sangka pula yang saya sebenarnya menjerit. Sampai ada orang cakap macam kat Bazar Ramadan. Okey, tapi itulah di sebalik tabir perkara yang terjadi. Dan saya akan cuba perbaiki dan saya tak akan menjerit lagi lah. Okey, baiklah, untuk kupasan berita minggu ni, antara topik yang akan diketengahkan ialah bagaimana wang pelanggan Asia akan dipulangkan. Instagram Reels boleh berduet macam TikTok dan kenapa PDRM tubuhkan CCID Scam Response Center. Apa dia? Tak dengar lah. Oh, maaf. Lupa nak padam ANC dekat phone telinga ni. Memang power lah phone telinga Jabra Elite 85T ni. ANC dia boleh padamkan bunyi sekeliling macam duduk sorang-sorang dalam bilik. Tak ada orang lain. Lepas tu bateri pun tahan lama. Nah, phone telinga ni je, bateri dia boleh tahan 5.5 jam. Kalau dengan bekas pengecas ni, 25 jam boleh bertahan. Anda tahu berapa harganya? RM1,049. Tapi anda boleh dapatkannya secara percuma kalau sertai pertandingan kami ni. Senang je. Tinggal komen dalam video YouTube bawah ni. Maklumat lanjut dalam video description YouTube ni ya. Oh, kekasihku ini akan merasa gembira andai dapat bersama untuk selama-lamanya. Disebabkan semakin banyak jenayah Macau scam dilaporkan, Polis Diraja Malaysia PDRM ambil langkah aktif dengan menubuhkan Pusat Sehenti CCID Scam Response Center atau Pusat Tindakan Penipuan CCID. Pusat ini akan berfungsi sebagai penerima maklumat pertama kejadian penipuan daripada mangsa atau mereka yang mempunyai maklumat berkaitan kejadian penipuan panggilan. Jadi, anda boleh menyalurkan maklumat, aduan atau bertanya berkaitan jenayah Macau scam. CCID Scam Response Center boleh dihubungi menerusi talian 0326101559 dan 0326101599 bermula dari pukul 8 pagi sehingga 8 malam pada setiap hari. Anda ada pengalaman tak jadi mangsa Macau scam atau hampir menjadi mangsa? Saya belum pernah jadi mangsa lagi. Sekiranya anda dapat panggilan yang mencurigakan, saya nak ingatkan anda jangan panik dan terus hubungi CCID Scam Response Center. Okey? Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan A-Asia, Tony Fernandez, ada muat naik video menerangkan keadaan kewangan kumpulan A-Asia. Dia juga ada terangkan tentang masalah pemulangan wang pelanggan yang sedang diusahakan oleh A-Asia sepanjang tempoh wabak COVID-19 melanda. Sejak Januari 2020, A-Asia telah membayar balik wang kepada 1.5 juta pelanggan, tetapi terdapat sekitar 450,000 pelanggan masih di dalam proses pemulangan wang. Ia dilakukan sedikit demi sedikit setiap minggu, bergantung kepada aliran tunai yang dimiliki A-Asia. Tetapi Tony janji kepada pelanggannya bahawa pembayaran balik pasti akan diselesaikan semuanya. Adakah A-Asia masih berhutang wang dengan anda? Sekiranya ya, anda sabar sebab sampai masa anda akan dapat semula wang anda dalam bentuk credit account. Xiaomi telah lancarkan sejumlah telefon pintar dalam siri Mi 11. Antaranya ialah Mi 11 Ultra dan Mi 11 Pro. Kedua-dua model ini adalah yang pertama dalam Xiaomi yang ada kalis air IP68. Mi 11 Ultra pada bahagian depan, ia ada paparan 6.81 inci AMOLED dengan refresh rate setinggi 120Hz dan ia menggunakan chip Snapdragon 888. Kamera utama memiliki resolusi 50 megapiksel diikuti dua buah kamera belakang yang kedua-duanya menggunakan sensor IMX586 48 megapiksel. Bezanya, satu kamera telemakro lagi satu kamera ultra lebar. Yang menarik di Mi 11 Ultra ini, dekat dengan kamera belakang telefon,
ada paparan sekunder berwarna. Ia boleh digunakan untuk bantu anda ambil gambar ataupun digunakan untuk paparan maklumat-maklumat berguna. Gambar selfie boleh anda ambil gunakan kamera 20 megapiksel. Baterinya 5000 mAh dan pengecasnya bekerja pada kadar 67 watt. Mi 11 Pro pula asasnya ialah Mi 11 Ultra tetapi tak ada paparan sekunder dan konfigurasi kamera belakangnya sedikit berbeza. Kamera utama resolusi 50 megapiksel, kamera telemakro 8 megapiksel dan ultra lebar 13 megapiksel. Guna chip Snapdragon 888 juga dan ada bateri 5000 mAh. Di China, Mi 11 Ultra dijual serendah RMB5999 bersamaan RM3,783 dan Mi 11 Pro pula serendah RMB4999 bersamaan RM3,153. Untuk pasaran kita buat masa ni belum ada maklumat lagi dari pihak Xiaomi Malaysia. Tetapi kalau tengok harga Cina berbeza banyak jugalah harga antara dua model ni. Disebabkan kedua-dua spesifikasi model ni tak banyak beza pun, anda nak pilih model yang mana satu? Saya nak pilih Mi 11 Ultra sebab ada papan sekunder di belakang jadi dia macam unik sikit lah. Instagram tambah satu fungsi pada Reels, ia dinamakan Remix This Reels. Konsep remix ini ialah duet. Maksudnya anda boleh rakam video anda di sebelah video asal pengguna lain yang anda pilih. Hanya perlu tekan simbol 3 titik di bahagian bawah kanan video Reels yang anda nak duet. Kemudian ada pilihan Remix This Reels. Ciri ini sudah popular di TikTok. Artis pun ada guna. Ada yang duet menari, menyanyi dan cabaran yang trending. Beza ciri ini dengan TikTok pun ialah tempoh video dengan kedudukan anda dalam paparan duet saja. Yang lain sama. Lepas ni anda rasa apa pula ciri pada Reels yang akan sama dengan ciri pada TikTok? Nampak macam semua ciri dah dekat sama kan? Realme Malaysia umum ketibaan 3 produk aksesori untuk bermain game di telefon pintar. 3 produk tersebut ialah Realme Mobile Game Finger Sleeve, Realme Cooling Back Clip dan Realme Mobile Game Controller. Realme Mobile Game Finger Sleeve ialah sarung tangan direka khas untuk pemain yang jarinya mudah berpeluh. Ia memiliki 6 kali sensitiviti lebih tinggi kerana diperbuat daripada superconducting elektrik silver fiber agar pengguna memiliki kawalan yang lebih lancar dan tepat. Realme Cooling Back Clip ialah kipas penyejuk dengan 7 bilah mampu mengalirkan udara sejuk. Ia membantu mengurangkan kehangatan telefon pintar terutama ketika bermain game. Kipas ini ada teknologi dui penyejukan. Ia boleh menyejuk dengan cepat menggunakan chip semiconductor Ice Peltier. Realme Mobile Game Controller pula ialah alat kawalan yang menggunakan teknologi cap air mapping, menghantar isyarat elektrik secara langsung ke skrin dengan jarak kekunci sangat pendek. Baterinya mampu tahan sehingga 80 jam secara berterusan dengan cas penuh. Ia sudah mula dijual di Malaysia pada 4 April 2021 yang lalu kecuali Realme Mobile Game Controller yang akan diberitahu kemudian. Sekiranya anda berminat, anda boleh dapatkannya di store rasmi Realme di Shopee. Kalau anda gamer, saya sarankan anda untuk dapatkan aksesori game ni supaya bila anda main game, permainan anda akan lancar. Jadi, antara ketiga-tiga aksesori tadi, mana satu yang menjadi pilihan anda? Apple ada sediakan satu program yang dinamakan Independent Repair Provider. Ia membolehkan pihak ketiga mendapat akses kepada alat ganti tulen Apple dan seterusnya lakukan baik pulih Apple dan juga Mac. Menariknya, tiada yuran dikenakan untuk sertai program Independent Repair Provider ni. Sesiapa yang berminat cuma perlu daftarkan syarikat dan jalani latihan sebelum ditauliahkan. Latihan pula berjalan secara dalam talian. Kalau anda berminat, anda boleh muat turun borang di laman sesawang Apple, isi borang tu dan kemudian hantar semula ke irpapplicant@apple.com. Anda minat ke nak baiki telefon? Kalau ya, ambil peluang ni. Bukan senang nak dapat latihan dari syarikat Apple tau. Percuma pula tu. Malaysia Internet Exchange MyIX sangat menyarankan kerajaan Malaysia supaya mempertimbangkan semula pemansuhan pengecualian kabotase terhadap kapal yang selenggara kabel dasar laut. Facebook dan Google sedang mewujudkan 2 siratan kabel dasar laut yang menghubungkan benua Amerika Utara dengan Singapura dan Indonesia. MyIX melihat pengumuman ini satu kerugian besar buat negara kerana nama kita boleh tersenarai sebagai salah satu lokasi pendaratan kabel dasar laut jika pengecualian kabotase masih ada. Menurut Facebook, siratan kabel ini akan mempertingkat kapasiti trafik Trans-Pasifik kepada 70% lebih tinggi berbanding sekarang. Ia selari dengan permintaan tinggi terhadap perkhidmatan yang menggunakan 4G, 5G serta internet jalur lebar. Ekonomi digital dijangka menyumbang kira-kira 500,000 pekerjaan baru. Jadi, kita perlukan satu sambungan internet yang lebih kukuh. Lebih-lebih lagi jika sambungan tersebut mengangkut trafik terus daripada benua Amerika. Anda rasa nanti kerajaan akan pertimbangkan semula tak pemansuhan pengecualian kabotase ni? Bagi saya, memang rugi besar kalau dimansuhkan.
Itu sahaja berita kali ini. Terima kasih kerana menonton. Sebelum itu, khusus buat penonton saluran YouTube saya Cincau, Samsung telah memulakan jualan telefon pintar siri Galaxy A mereka yang baru, iaitu Galaxy A32 5G, Galaxy A32 LTE, Galaxy A52 LTE dan Galaxy S72 LTE. Sesiapa yang beli siri A ini, Samsung akan bagi hadiah percuma, iaitu casing Luxina. Tetapi anda boleh dapatkan lebih banyak hadiah dengan menggunakan kod promosi kami, iaitu SCA VIP semasa pembelian di store online Samsung Malaysia. Anda layak terima satu lagi hadiah tambahan, iaitu pengecas kereta pantas Duiport bernilai RM59. Tawaran ini boleh didapati dari 26 Mac sehingga 15 April 2021. Lagi satu, saya nak ajak anda untuk sertai program siaran langsung dari Soya Cincau, iaitu Live and Raw. Program ini akan menemui anda setiap Jumaat jam 6 petang di FB Soya Cincau dan Clubhouse. Program ini dikendalikan oleh Amin dan Alex. Ada pelbagai topik mereka bincangkan. Macam minggu lepas, mereka kupaskan tentang kenapa wifi teruk di rumah. Jadi, sekiranya anda nak tahu lebih lanjut tentang teknologi atau nak tanya soalan berkaitan teknologi atau gadget, anda boleh tanya di sana. Baiklah, sila komen tentang video saya ini di bawah kerana komen anda sangat membantu untuk perkembangan video saya. Sekiranya anda ada persoalan, anda boleh nyatakan di bawah juga. Jika anda sukakan video ini, sila tekan like dan subscribe saluran YouTube Soya Cincau BM. Ikuti kami juga di Facebook, Instagram dan Twitter. Saya Fatin dari Soya Cincau. Kita jumpa lagi pada video yang akan datang. Bye-bye!